Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Sahruddin bin Ma'akid dan rakan saya Asma Nafisa binti Razmi akan membentangkan hasil penulisan artikel kumpulan kami yang bertajuk Kemurungan di kalangan remaja, tinjauan faktor penyebab dan rawatan. Abstrak. Untuk penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dan mengenal pasti cara rawatan untuk masalah kemurungan bagi golongan remaja. Kajian ini berbentuk kualitatif berdasarkan penulisan kajian dan penyelidikan lepas. Hasil kajian mendapati faktor-faktor seperti kepribadian remaja, keluarga, sosial dan persekitaran merupakan faktor utama penyebab kemurungan di kalangan remaja. Terdapat beberapa rawatan terapi dan farmakoterapi yang bersesuaian untuk merawat pesakit remaja ini. Bantuan perkhidmatan kaunseling oleh kaunselor profesional amatlah diperlukan. Latar belakang kajian, kemurungan ataupun depression merupakan penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 2017, terdapat 10 hingga 20% kanak-kanak dan remaja dunia mengalami masalah mental, iaitu anxiety disorder dan kemurungan. Menurut Harian Metro pada Oktober 2020, statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2019 amatlah membimbangkan apabila mendapati 2.3% remaja berusia 16 tahun mengalami masalah mental. Didapati juga kes bunuh diri remaja berumur 13 hingga 17 tahun pada tahun 2012, iaitu 7.9% naik kepada 10% pada tahun 2017. Manakala masalah kemurungan di Malaysia adalah 8 hingga 12%, iaitu 2.3 juta orang, dan melibatkan 20% merupakan remaja berumur 13 hingga 17 tahun. Didapati 1 daripada 5 orang remaja mengalami masalah kemurungan, iaitu sekitar 18.3%, iaitu daripada sumber dari Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. Golongan remaja akan mewarisi dan akan memimpin negara. Oleh itu, mereka adalah harapan dan aset negara untuk mengekalkan kesejahteraan, kemakmuran ekonomi, sosial dan juga politik negara. Menurut Aman juga Nur Farhan pada tahun 2017, harus mengenal pasti mereka iaitu remaja yang mengalami kemurungan bagi mencegah peningkatan masalah kemurungan. Manakala Endam 2008 berpendapat pesakit tidak mendapat diagnosis dan rawatan yang tepat dan bersesuaian. Oleh itu, penulisan ini dapat membantu mengenal pasti faktor-faktor rawatan dan juga bantuan daripada kaunselor untuk masalah kemurungan di kalangan remaja. Kemurungan remaja. Menurut Badan Kesihatan Dunia World Health Organization WHO 2016 memberikan 3 peringkat kepada golongan remaja ini, iaitu yang pertama secara konseptual, iaitu melibatkan biologi, melibatkan perkembangan organ. Yang kedua psikologi, iaitu melibatkan cara berfikir dan bagaimana remaja mengawal emosi. Dan yang ketiga sosial ekonomi, iaitu apabila remaja boleh berdikari dengan sendirinya. Manakala Edison tahun 1998 berpendapat remaja dibezakan kepada 3 tahap, iaitu tahap pertama, masa remaja awal. Perempuan berumur 13 hingga 15 tahun, manakala 15 hingga 17 tahun bagi remaja lelaki. Masa remaja pertengahan, remaja perempuan berumur 15 hingga 18 tahun, manakala remaja lelaki berumur 17 hingga 19 tahun. Dan juga masa remaja akhir, untuk remaja perempuan berumur 18 hingga 21 tahun, manakala remaja lelaki berumur 19 hingga 21 tahun. Just Laila Suzana tahun 1946 mengkategorikan 3 remaja kepada yang pertama remaja awal, iaitu berumur 12 hingga 14 tahun, manakala remaja pertengahan dan remaja akhir berumur 15 hingga 19 tahun. Secara kesimpulannya, lingkungan umur Rusia remaja adalah berumur 13 hingga 20 ataupun 21 tahun. Menurut Desi Felita dan Aris tahun 2020, remaja mempunyai emosi yang tidak stabil, iaitu mudah tersinggung, sedih, murung dan cepat marah. Manakala Endah dan Ratih 2018 berpendapat kegagalan perkembangan remaja akan mengakibatkan mereka akan
mengalami gangguan psikologi iaitu kemurungan. Noh Hayati 2013 berpendapat kemurungan ialah satu sindrom tingkah laku yang merangkumi gangguan pertuturan, rasa rendah diri, membenarkan diri dan juga tidak aktif. Desi Felita dan Arif 2020 pula menyatakan kemurungan adalah penyakit gangguan mental yang kronik iaitu kelumpuhan hingga menyebabkan bunuh diri. World Foundation for Mental Health 2010 berpendapat kemurungan merupakan perubahan yang serius sehingga memberi keadaan kepada badan, pemikiran dan juga tingkah laku. Manakala Siti Maziah 2013 pula menyatakan simptom kemurungan adalah hilang selera makan, gangguan tidur dan juga putus asa dalam hidup. Faktor-faktor penyebab kemurungan untuk golongan remaja iaitu faktor kepribadian individu. Ia berkait rapat dengan isu harga diri, orientasi seksual, hormon, pengawalan emosi. Dan menurut Rose dan rakan-rakan 2018, gaya pemikiran remaja wanita memberi implikasi negatif terhadap konsep kendiri dan harga diri individu. Ini dikukuhkan lagi dengan kajian Nigel dan rakan-rakan 2015 mendapati aspek perbezaan jantina iaitu remaja wanita lebih kerap menjadi murung daripada lelaki. Perkara ini disokong oleh Nur Irfana 2019 di mana remaja lelaki tidak mahu mengakui perasaan mereka, memendam perasaan dan menunjukkan dalam keadaan agresif. Atikah Zahir 2018 berpendapat hormon yang mengawal perasaan di otak menjadi tidak seimbang lalu menyebabkan kemurungan. Manakala model diatesis menurut Rose dan rakan-rakan mendapati tekanan psikotopologi, kemurungan adalah kerana kelemahan individu dan perbezaan gender, iaitu perbezaan sifat, ciri atau karakter antara lelaki ataupun wanita dan perbezaan tekanan yang dihadapi oleh perbezaan gender. Rose dan rakan-rakan juga berpendapat kemurungan remaja wanita di usia akhir balik apabila perubahan pada hormon estrogen dan mempengaruhi mood ataupun emosi. Faktor keluarga. Nur Irfana 2019 berpendapat masalah kesihatan mental berpunca dari rumah yang mempunyai pengalaman pahit pada usia kanak-kanak dan akan memberi kesan sehingga remaja. Contohnya penderaan fizikal dan seksual. Perkara ini dikukuhkan lagi oleh Firdaus 2019 yang berpendapat trauma ketika kanak-kanak yang pernah mengalami peristiwa hidup yang memberi impak kepada mereka pada zaman kanak-kanak seperti penderaan fizikal dan mental atau kehilangan ibu bapa sewaktu kecil mempunyai risiko yang tinggi untuk murung. Kathy dan John 2015 berpendapat konflik keluarga, keterlibatan ibu bapa, kehangatan, permusuhan dan sebilangan faktor ibu bapa yang lain dikaitkan dengan kemurungan remaja. Ketut Dianovinina 2015 menyatakan faktor kemurungan berpunca dari perceraian atau perpisahan ibu bapa, memiliki ibu bapa tunggal, masalah kewangan ibu bapa, memiliki masalah dengan rakan-rakan sekolah dan tidak puas hati dengan persekitaran keluarga. Secara umumnya, faktor keluarga ini amat mempengaruhi emosi dan perkembangan kehidupan sosial seseorang remaja. Faktor sosial, Eri dan Ayed 2020 berpendapat faktor akibat tingkah laku antisosial yang mempengaruhi pada kehidupan di persekitaran sosial. Remaja tidak boleh menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Buli cyber menurut Nur Irfana 2019 merupakan faktor di mana orang yang dibuli boleh menghadapi tekanan jiwa atau kemurungan. Tetapi orang yang suka membuli juga adalah petanda tingkah laku ganas yang ada kaitan dengan kesihatan mental. Amal dan rakan-rakan 2017 berpendapat pelajar universiti terdedah kepada perubahan psikososial kerana mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik dan sosial, mempersiapkan prospek masa depan dan menangani masalah rindu. Kehidupan sosial ini juga berkaitan rapat dengan masalah hubungan keluarga, persahabatan, percintaan ataupun masalah akademik di sekolah. Iaitu remaja berasa tertekan secara berterusan dan alami kemurungan. Faktor persekitaran melibatkan elemen kaum keluarga, rakan-rakan, guru, persekitaran sekolah dan juga persekitaran komuniti. Menurut Katie dan rakan-rakan 2015, buli, persekitaran sekolah, pencapaian akademik merupakan faktor kemurungan pelajar sekolah. Ini dikukuhkan oleh kajian Katie dan rakan-rakan di Australia yang mengkaji kaitan kestabilan dan persekitaran, masalah serta keselesaan kediaman, kejiranan dan interaksi golongan wanita dan hubungan yang signifikan dengan kemurungan. Oleh itu, golongan remaja sentiasa memerlukan kawan dan mengharapkan kawan menerima kehadiran mereka untuk dihargai.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asma dan saya akan teruskan dengan bahagian rawatan kemurungan. Antara rawatan untuk masalah kemurungan di kalangan remaja yang lazim digunakan adalah terapi kaunseling. Terdapat beberapa terapi kaunseling dan lazimnya kajian menunjukkan antara terapi kaunseling yang berkesan adalah terapi kognitif tingkah laku ataupun dikenali sebagai Cognitive Behavioral Therapy (CBT). CBT menunjukkan satu sokongan yang efektif untuk mengurangkan simptom kemurungan di kalangan remaja menurut kajian daripada ITSO pada tahun 2019. Terapi CBT ini fokus kepada penekanan dan fokus kepada gaya pemikiran seseorang, nilai hidup dan juga tingkah laku seseorang individu itu. CBT menekankan kepada menukarkan gaya pemikiran yang negatif kepada positif dan juga ia mencabar pemikiran seseorang itu untuk berubah daripada yang buruk kepada yang baik, dari negatif ke positif. Dengan CBT ataupun terapi kognitif tingkah laku ini, terdapat kajian yang menunjukkan ia boleh meningkatkan kemahiran coping di kalangan remaja dan juga kemahiran komunikasi dan perhubungan antara rakan sebaya dan juga kemahiran menyelesaikan masalah dan juga boleh melawan gaya pemikiran negatif dan juga mengawal emosi di kalangan remaja. Ini adalah kemahiran-kemahiran yang penting untuk untuk remaja dalam meneruskan kehidupan. Maka dengan inilah kajian menunjukkan mengapa CBT ini sesuai untuk digunakan dalam rawatan kemurungan di kalangan remaja. Terapi psikodinamik juga adalah salah satu rawatan yang boleh digunakan untuk menangani masalah kemurungan di kalangan remaja. Antara fokus terapi psikodinamik ini adalah kepada interaksi proses mental yang dihasilkan oleh pengalaman subjektif seseorang dan tingkah laku semasa bermulanya masalah tersebut. Ini adalah berbeza dengan fokus daripada terapi CBT. Psychodynamic therapy untuk remaja yang mempunyai kurungan banyak digunakan untuk yang berada pada tahap kronik ataupun kompleks dan juga yang mempunyai masalah-masalah tahap yang tinggi atau besar berbanding dengan CBT yang digunakan untuk pada tahap yang lebih rendah. Terdapat kajian menunjukkan 74.3% kes remaja yang menjalani terapi individu psikodinamik ini tidak lagi mengalami kemurungan dan rawatan susulan selepas 6 bulan juga menunjukkan perubahan baik yang sangat ketar. Ini adalah daripada kajian berdasarkan Trowell dan juga rakan-rakan pada tahun 2017. Rawatan seterusnya yang boleh digunakan di dalam menangani kemurungan ialah farmakoterapi. Farmakoterapi ini adalah sejenis terapi ataupun rawatan yang menggunakan ubat antidepresan yang diberikan oleh doktor untuk menolong menangani simptom kemurungan. Antara contoh ubat depresan yang digunakan ialah selective serotonin reuptake inhibitors iaitu SSRI. Dan sesetengah daripada ubat antidepresan ini tidak sesuai digunakan untuk semua remaja ataupun kanak-kanak. Maka ini adalah salah satu terapi yang perlu diambil kira dengan lebih mendalam dan juga lebih berhati-hati.
terdapat kajian yang menunjukkan sesetengah ubat yang sesuai itu adalah fluoxetine untuk kanak-kanak 8 tahun ke atas dan escitalopram untuk 12 tahun ke atas yang itu adalah ubat yang diluluskan oleh US Food and Drug Administration. Mengapa sesetengah ubat-ubat ini tidak sesuai untuk kanak-kanak ataupun remaja ialah kerana chemical properties ataupun karakteristik of the ubat itu yang boleh memberikan kesan kepada remaja ataupun kanak-kanak dan juga boleh memberikan side effect yang mungkin boleh memudaratkan kepada remaja tersebut. Terdapat juga kajian yang menunjukkan farmakoterapi, gabungan farmakoterapi dan juga gabungan terapi kaunseling dapat mengurangkan kemurungan di kalangan remaja dengan lebih berkesan berbanding dengan penggunaan farmakoterapi sahaja ataupun terapi kaunseling sahaja. Seterusnya, rawatan ataupun ini lebih kepada pencegahan untuk kemurungan di kalangan remaja ialah kesedaran tentang kemurungan. Kesedaran ini adalah penting untuk mendedahkan remaja kepada pengetahuan tentang apa itu kemurungan, faktor-faktor penyebab kemurungan, bagaimana keadaan kemurungan itu supaya mereka lebih peka, mereka lebih tahu tentang keadaan mereka ataupun rakan-rakan mereka. Dan ini juga sekaligus akan memupuk satu sikap untuk mencari pertolongan. Dan salah satu yang kesedaran yang penting diutarakan di sini ialah stigma di kalangan budaya dan masyarakat. Stigma dan budaya di kalangan masyarakat ini lazimnya kita boleh nampak selalu orang kaitkan dengan orang-orang yang menerima rawatan kesihatan mental ini adalah seperti orang yang gila, orang yang tidak waras dan mempunyai masalah, dan orang yang mengalami masalah mental ini cenderung untuk tidak mendapatkan rawatan kerana perasaan malu dan juga stigma dan perspektif tentang perkara tersebut. Maka kesedaran yang patut kita berikan adalah untuk break this stigma, untuk memecahkan stigma ini supaya kita semua sebagai satu masyarakat boleh membantu orang-orang yang memerlukan rawatan kesihatan mental ini. Kaunselor memainkan peranan penting dalam menolong klien ataupun seseorang untuk menjadi individu yang lebih baik, yang lebih terbuka. Menurut Kamal Abdul Manaf, kaunselor membantu klien berasa lebih terbuka terhadap pelbagai pengalaman mereka dan dapat menerima orang lain. Ini kita boleh kaitkan juga dengan terapi kognitif behavioral sebentar tadi, di mana kita boleh mengubah ataupun kita menolong klien untuk mengubah pemikiran daripada negatif kepada positif. Dan Imam Al-Ghazali juga menganjurkan supaya kaunselor membantu klien melalui beberapa kaedah. Pertama, menjadikan klien normal supaya mereka mengenal diri dan persekitaran mereka. Kedua, membantu klien menemui cara-cara atau pendekatan yang lebih baik untuk mereka menyelesaikan kerumitan yang dihadapi. Ini adalah antara tanggungjawab ataupun tanggungjawab kaunselor untuk menolong klien. Antara implikasi kepada kaunselor dalam menangani kemurungan di kalangan remaja ini adalah dengan melakukan terapi-terapi yang di mana ada juga cabaran
yang dihadapi oleh kaunselor. Seperti contoh di sini, CBT dan juga terapi interpersonal, di mana itu adalah terapi dalam menekankan hubungan antara sesama. Kaunselor perlu bersifat berstruktur dan menyokong, di mana di dalam menjalankan terapi ini, walaupun kaunselor itu mempunyai sifat atau ciri yang berlainan, mereka perlu menjadi kompeten untuk menjalani terapi mengikut keadaan klien tersebut. Dan juga seterusnya ialah terapi psikodinamik. Cabaran untuk terapi psikodinamik ini sedikit berbeza, di mana kaunselor perlu mempunyai toleransi ambiguity yang lebih tinggi dan perlukan penerokaan dengan lebih mendalam. Ini kerana di dalam terapi psikodinamik terdapat unsur transference, di mana kaunselor harus memastikan kaunselor tidak mengacau atau melepasi sempadan transference itu ataupun counter transference. Maka ini adalah satu cabaran dalam menjalankan terapi-terapi bagi kaunselor. Dan seterusnya, poin seterusnya adalah cabaran bagi kaunselor untuk mengadakan program kesedaran di peringkat awal di sekolah. Okey, untuk seperti yang dimaklumkan, remaja mengalami kemurungan. Remaja mungkin lagi dari bangku sekolah ataupun muda lagi mereka sudah ada simptom-simptom kemurungan itu, maka program kesedaran perlulah dilakukan di peringkat sekolah lagi, dan especially terutama sekali di Malaysia perlu tingkatkan lagi kesedaran tentang kesihatan mental. Antara contoh program kesedaran yang boleh dibuat di sekolah untuk remaja adalah seperti aktiviti yang menarik, yang mencabar minda mereka untuk melakukan satu gaya pemikiran, ataupun menggunakan video, ataupun aktiviti sesama rakan sebaya. Secara kesimpulan, kemurungan adalah sejenis penyakit yang serius yang melibatkan fizikal, perasaan dan juga emosi individu. Perkhidmatan kaunseling yang melibatkan kaunselor profesional sangat-sangat diperlukan untuk merawat pesakit kemurungan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial seperti biasa. Diharapkan lebih banyak kajian terhadap isu kemurungan di kalangan remaja, terutama mengkaji faktor-faktor dan rawatan yang bersesuaian. Secara kesimpulannya, mencegah kemurungan lebih baik dari merawatnya. Sekian, terima kasih.